first Kak Su nak ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada Abang Nik dan juga Kak Rina sebab bagi peluang kepada Kak Su pada malam ni untuk buat sharing lah kepada kita punya group. Dan semogalah kan Kak Su mengharapkan kita mendapat sesuatu lah malam ni. Jadi sementara kita nak tunggu yang lain ni masuk ni, rasanya kita ni memang dah hujung-hujung lah ni kan. Nak closing dah, semoga semuanya dapat memenuhi target pada bulan ni kan. Dan bulan-bulan akan datang insya-Allah. Sebab kita kena ingat kita punya perjalanan dalam bisnes ni bukan untuk bulan ni saja ataupun sebulan, 2 bulan, tidak. Tetapi sebab kita ni memang ada matlamat lah. Kita memang dah ada matlamat apa yang kita nak capai kan dalam bisnes ni. So no matter what yang datang, apa saja yang datang, kita kena berdepan lah. Situasi apa sekalipun, kita cari jalan pada kita punya bisnes. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Kalau kita rasa macam bisnes kita slow, kita tahu dah apa yang kita perlu buat. Kita boleh fikir sendiri. Cuma beza kita ni dengan orang yang orang yang gagal lah. Orang yang berjaya dengan orang yang gagal ni bagi Kak Su adalah banyak faktor. Cara fikir kan, and then mungkin alasan. Ada orang yang suka buat alasan macam-macam. Kadang-kadang aku anak kecil-kecil, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat bisnes, macam-macam. Jadi kalau boleh malam ni sebenarnya objektif yang objektif utamanya adalah kita nak clearkan kita punya mind setting ni. Sebab bagi Kak Su, semuanya bermula daripada cara kita berfikir lah. Kalau cara kita berfikir tu cara yang memang cara orang yang nak berjaya, insya-Allah macam mana susah pun Allah akan bagi jalan. Tak ada benda senang pun dalam dunia ni, tak ada. Semua memerlukan usaha, kerja keras, rajin, semua perlukan benda tu. Kalau kita tak ada attitude yang macam tu, memang apa saja kita nak buat, bukan nak buat new image saja. Buat apa je pun insya-Allah memang susah nak berjaya. Betul tak? Dan juga Kak Su rasa Kak Su pun macam sebelum Kak Su nak pergi jauh, kita kenalkanlah diri, walaupun Kak Su yakin semua orang dah kenal dah dekat sini kan, siapa Kak Su kan. So macamlah nama yang tertera ni dekat kita punya slide ni, nama Kak Su Suhaila Abdullah. Dah bina bisnes ni dari tahun 2006 sampailah sekarang. Total semua kalau kita kira tolak bagi tambah 17 tahun insya-Allah. Dan membina bisnes ni bersama dengan my beloved husband. Ya, Abang Syam. Alhamdulillah, di sinilah orang kata betul-betul lah kita berganding bahu lah, husband and wife, untuk bina, orang kata bina impian, bina masa depan kan. 100% sebenarnya di sini, di New Image Dan sepanjang 17 tahun ni lah Kak Su rasa dah tempuh berbagai-bagai dugaan, cabaran, jatuh bangun kan dalam bisnes ni. So walaupun dalam keadaan jatuh atau bangun, kita punya keyakinan tu memang alhamdulillah semakin hari pun semakin orang kata mantap lah. Kita punya keyakinan tu tidak berbelah bagi. Bayangkan dalam tempoh 17 tahun ni, ingat tak ada ke orang syarikat-syarikat lain yang melamar. Jomlah join bisnes ni bagus, bisnes tu bagus. Macam-macam Tetapi alhamdulillah keyakinan kita pada New Image ni memang sangat padu. Sebab kita dah tengok kan, kita dah alami, kita dah pernah dapat, kita tengok sekarang pun ramai sangat kawan-kawan kita yang berjaya. Tinggal lagi kalau kita jumpa cara, insya-Allah kita akan dapat juga apa yang orang lain capai, insya-Allah Okey. Dah lagi. Okey, malam ni Kak Su sebenarnya tak seorang lah. Kak Su dengan Abang Syam akan buat sharing juga. Dan kita punya speaker seorang lagi tu. Malam ni dia nak buat sharing tentang testimoni yang dia dapat sebab apa yang beliau buat selama
Kak Su kenal beliau dalam bisnes ni pun, setiap bulan dia perform. Jadi perkongsian dia tu, pengalaman dia tu boleh insya-Allah membantu kita lah buat bisnes ni insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi jauh, insya-Allah Kak Su nak bagi tahulah kena jelaslah apa yang kita buat sebenarnya malam ni. Kita ni sekarang ni berada dalam Zoom New Image, and then kita dalam syarikat New Image, dan secara keseluruhannya kita semua tahu apa yang New Image ada dan apa yang New Image boleh tawarkan kepada kita semua. So, kita tahu New Image ni untuk mereka yang baru masuk pada malam ni, New Image ni ditubuhkan pada 1984 lagi. Maksudnya 1984 sampai sekarang, maksudnya pengalaman yang Kak Su join bisnes ni 17 tahun tu pun belum memadai lagi dengan usia dia kan. Usia dia yang dah berapa tahun tu, kalau kita Kak Su tak boleh nak nak apa ni nama, nak tolak berapa dia punya ni. Dan New Image ni banyak sangat pencapaian dia dari peringkat orang kata dalam New Zealand sendiri kan. Kemudian kalau kita tengok kedudukan yang kita dapat tahun demi tahun, kita tengok kedudukan New Image ni pun berada dalam tangga yang yang baik kan. Dan dia antara syarikat MLM yang mengalami pertumbuhan paling pesat di dunia, bukan di peringkat Asia Tenggara ke di peringkat Asia Pasifik no. Tapi yang kita cerita ni adalah di peringkat dunia. Dia bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang berada dalam kita pasaran dunia. Kemudian kita tengok peningkatan yang dilakukan oleh New Image pun sangat konsisten. Dan rangkaian produk yang New Image ada pun, Allahu Akbar, kita sendiri sebagai pengguna kan, kita tak payah nak pertikai lagi, dan alhamdulillah dah banyak sangat membantu mereka-mereka yang di luar sana menjadi sihat, bertambah sihat, yang nak cantik pun cantik, yang nak kurus pun kurus. So apa lagi yang kita nak nak ragukan? Tak ada benda yang kita nak ragukan. Dan sebagai orang yang join business ni, maksudnya kita dah tak perlu risau, bimbang macam mana kita nak marketkan produk-produk di New Image ni. Dan kita jadikan New Image ni sebagai kita punya vehicle lah, kenderaan untuk kita capai impian hidup kita. Dan kalau kita tengok kan, selain daripada rangkaian produk yang sangat baik, yang sangat-sangat berkualiti, selamat di dalam New Image ni, satu lagi perkara yang Kak Su rasa uniknya kita punya business New Image ni dari segi pendapatan. You sendiri boleh melihat siapa yang dah ada maybe paling kurang setahun dalam business New Image ni, macam mana you all melihat New Image membayar kepada ahli-ahlinya dengan nilai dan jumlah yang sangat besar. Dan macam yang Abang Nik selalu cakap New Image ni, kita punya founder tu sangat kaya dan dia sangat pemurah. Dia nak bagi banyak. So, kita rebutlah duit yang banyak tu untuk kita guna, untuk kita ubah. Kalau kita tak rebut, orang lain nak akan rebut. So, malam ni, inilah yang kita nak nampak, nak cari, nak gali. Biar kita nampak jelas bertuahnya kita duduk dalam business New Image ni. Kalau kita nak compare dengan bisnes-bisnes lain, Kak Su memang tak tahu macam mana bonus dia dari syarikat-syarikat lain tu dibayar. Tetapi Kak Su pernah mendengar daripada perkongsian kawan-kawan kan, bahawasanya kalau di syarikat lain ni, contohnya kalau orang yang buat binary kan, dia buat sebelah kaki sahaja yang bisnes dia besar, dan sebelah lagi tu mungkin maksudnya tak balance, makanya dia tak dapat bonus. Tetapi dalam New Image, walaupun you punya bisnes hanya ada satu sahaja kaki yang aktif, yang besar, you still masih dapat pendapatan besar pula tu. Dan kita punya pendapatan, contohnya kalau New Image kata dia nak bayar you 20%, dia akan bayar you 20%. Contohnya kalau supervisor ni, dia start dapat 20%, sampai bila-bila pun dia akan dapat 20%. Dia tak turun dah. Dia kekal dapat 20%. Kalau you manager, maksudnya you dah dapat 25%, maka you akan dapat 25% tu sampai bila-bila selagi you ada di dalam bisnes. Dan lagi, kalau you dapat contoh
dia nak bayar kita dari segi networking tu. Contohnya kalau dia kata generasi pertama tu 10%, you akan dapat 10% lah, 5% lah. Dia kekal, dia tak berubah-ubah. Itu adalah bagi aku satu bisnes yang sangat unik, dan kita rasa macam kalau kita buat bisnes ni kita yakin, betul tak? Kita akan dibayar. Setakat ni tak ada lagi isu members dalam New Image ni tidak dibayar gajinya ataupun apalah isu-isu pembayaran, kecuali kadang-kadang kan dia ada miss lah sehari dua, mungkin ada masalah kan dari segi akaun ke apa tu kan. Dan insyaAllah lah itu dari segi syarikat lah kan. Kita dah tahu dah kan, dan kita tengok pendapatan daripada mereka-mereka yang memang top dalam bisnes ni pun you all tengok lah apa yang diorang dapat. Pendapatan sebulan tu lebih daripada 50,000. Ibarat bulan ni you dapat gaji kan, bulan lepas punya tu pun tak habis lagi guna, dah tambah lagi 50,000. You dapat pula dalam 4 bulan sekali dapat pula royalty. Okay? Bertambah lagi amount dalam kita punya dalam kita punya bank kan. So kalau kita tengok bank kita sendiri hari ni pun rasa macam ngeri kan. So insyaAllah dengan buat New Image ni kita boleh merubah kita punya kehidupan. Okay? Jadi tapi apa yang paling penting Kak Su nak bawa you all semua pada malam ni, satu persoalan-persoalan yang kita kena jawab untuk diri kita. Yang pertama, kenapa kita buat New Image ni sebenarnya? Kenapa aku buat New Image? Yang kedua, kenapa kita pilih New Image ni untuk kita jadikan orang kata di sini ni sebagai untuk kita ubah kehidupan kita. Dan yang ketiga ni, apa yang kita nak dapat sebenarnya dalam New Image ni? Besar mana kita nak dapat? You all boleh jawab tak soalan ni? Apa yang you nak dapat sebenarnya dalam New Image? Boleh tak you all type dekat kita punya chat, kita nak tengok apa sebenarnya yang you all nak dapat sebenarnya dalam New Image ni sebenarnya. Sebab kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada sebab, betul tak? Sebab. Dan kita kena ada satu target. Income, kalau you all sebut income, Mina, you nak berapa income tu? Boleh tak you bagi satu figure? Okay? Semua orang bagi satu figure yang apa yang you nak capai sebenarnya dalam New Image ni. Berapa income yang you nak capai? Cuba you all tulis di kita punya chat room tu, kita nak tengok. Berapa yang kita nak capai? Okay, maybe ada setengah orang dia akan cakap dia nak buat income maybe dalam dapat extra 2,000. Ada orang mungkin extra 500. Bagi saya extra 500 ni pun kalau you dah ada gaji yang gaji yang sedia ada, you tambah lagi 500 ringgit, boleh dah membantu boleh membantu dah untuk perkara-perkara lain. So besar 500 tu sebenarnya okay. Dan bila Kak Su tanya soalan tu sebenarnya sebab kalau kita tahu apa yang kita nak sebenarnya, kita tanya pula pada diri kita sebenarnya besar mana dan penting mana apa yang kita nak dapat sebenarnya. Untuk apa yang hasil yang kita akan dapat dalam bisnes kita tu, besar mana kepentingan dia. Kalau kita fikir benda tu tadi tu, semua tu penting, kalau kita fikir penting, maksudnya kita tanya pula, sanggup tak kalau kita ni untuk belajar, sanggup tak kita ni bekerja keras, sanggup tak kita tukar cara kita berfikir, lepas tu kita sanggup tak untuk kita rajin, atau sanggup tak kita nak hadap segala rejection. Sebab bagi Kak Su, bisnes ni satu syarat paling besar lah sebenarnya dalam bisnes ni adalah you kena terima rejection sebenarnya. You seronok dengan rejection. Dan Kak Su begitu teruja, contoh macam kawan kita kan, Sifu Nasir kan, bila dia kata dia punya target tu untuk dapatkan 1,000 rejection. Untuk dapatkan 1,000 rejection ni, Masya Allah, 1,000.
sorry, saya pun tak nak 1000 tu banyak sangat. 100, okay? 100 rejection. Maknanya, Sifu kena jumpa dengan ramai sangat orang. Betul tak? Dia bukan setakat jumpa 100 orang tu. Untuk dia jual, untuk dapatkan 100 rejection tu. Maksudnya lebih daripada 100 orang dia kena jumpa. Dan bila kita ada satu orang panggil apa kegilaan ke apa? Passion, macam mana nak cakap? Kita kena ada satu kegilaan. Aku nak 100 rejection. Mai sini. Reject. Tapi bukan dia kita sekadar untuk mencari rejection. Sebab rejection ni bagi Kak Su, dia adalah sesuatu yang power sebab dia akan menambah power sepatutnya kepada kita. Bukan melemahkan kita. Bila orang reject, okey, kita rasa macam kita pandang balik belakang sikit, maksudnya kita step back, maksudnya apa menyebabkan orang reject. So kita tambah value sikit. Mungkin cara kita kan approach dia, ataupun mungkin hari yang kita jumpa tu bukan dia reject produk kita tapi dia reject kita ke kan, cara kita ke. So every day tu maknanya kita mencari jalan untuk memperbaiki setiap langkah, setiap tindak tanduk, setiap aktiviti, setiap apa saja. So orang yang suka kepada rejection ni bagi saya, dia adalah memang orang yang memang rock solid lah. Maksudnya dia tak kisah apa sahaja yang datang, dia tak kisah. Dia yang penting dia buat dan dia fokus kepada matlamat yang dia nak capai. Okay, itu dari segi rejection lah. Dan mungkin juga sanggup tak kita buat aktiviti. Yang ni kadang-kadang kita ni kalau orang tanya, you nak tak gaji 2,000? Semua nak. You nak dapat apa? Saya nak jadi Ruby. You nak capai apa? Saya nak jadi nak jadi bronze ke silver ke whatever lah. Tetapi dari segi kesanggupan kita tu pula kesanggupan kita nak buat aktiviti tu, kita sanggup ke tidak? Okay. Sebab yang penting adalah kita punya mindset kita tu. Sebab mindset macam Abang Nik bagi tahulah, Abang Nik bagi tahu dekat Kak Su dengan Abang Syah, maksudnya kita ni mindset kita ni dia ada 2 kategori lah Abang Nik kata. Yang pertama tu the fix lah. Fix tu maksudnya ibarat dia kata, aku kemampuan aku ni setakat ni je contohnya. Aku ni tak mampulah nak capai macam orang lain. 50,000 banyak tu. Kita buat macam tu. Kita letak satu aras limit untuk kita punya dekat mindset kita tu. Jadi kita tu apa yang kita set dalam kepala kita, apa yang kita lintaskan dalam fikiran kita, apa yang kita fikir, itulah sebenarnya kita. Itulah hasil yang akan terjadi. That's why dia kena ada satu lagi jenis mindset. Maksudnya dia ada macam growth. Maksudnya kita punya mindset tu kita kena besar lah kan. Macam besar. Sebab berimpian ni adalah free. Contoh Kak Su nak cerita, sebenarnya awal tahun 2006 Kak Su rasa masa buat, kita rasa macam susah lah. Bila orang cerita pasal Ruby Executive, pasal Emerald, pasal Diamond, bagi Kak Su tu benda yang sangat mustahil lah untuk kita capai. Bukannya sikit tau untuk kita buat tu. Jadi macam tak capai kot. Sampai manager kot. Memang susah nak capai. Sebab dia ada mindsetting yang macam tu kan. Tapi once kita dah macam pecahkan kita punya pemikiran kan. Kak Su sudah mula berani berimpian. Maksudnya Kak Su sudah mula mengambil pen dan kertas. Kak Su dah mula sketch. Maksudnya macam mana untuk capai sampai dekat Diamond Executive tu. Dan Alhamdulillah, kalau dalam contohnya dari 2006 sampai 2007 tu ibarat kata kita macam IA tau. Macam buat tetapi kita tidak sepenuh hati, macam kita tak pacak tiang macam tu. Tapi bila dah masuk 2007 tu, kita dah mula terfikir, kalau aku terus macam ni, maknanya aku punya bisnes ni samalah yang macam setahun ni. Jadi di situ Kak sudah start belajar serius mengembangkan kita punya network, sehingga kan memang Kak Su sangat aktif waktu tu
pergi ke Kulim, ke Keningau, pergi ke Melaka, pergi KL, pergi mana-mana saja. Maksudnya dalam tempoh sebulan tu memang kita banyak travel untuk kita kembangkan kita punya network. Dan syukur Alhamdulillah dari 2007 sampai 2008 tu, sampai 2009, awal tahun 2009, Kak Su sudah capai Diamond Executive. So maknanya kalau sebelum ni Abang ni ada sebut kan, bagi 3 tahun. Bagi 3 tahun. 3 tahun ni adalah satu proses yang sangat logik untuk dicapai oleh semua orang. Sebab Kak Su dah lalu dah. Maksudnya untuk capai diamond, Kak Su buat 3 tahun sudah capai diamond. Tetapi kalau anda rajin dan anda orang kata berani dan sanggup bekerja keras, buat smart lagi, berfikir lebih awal lagi, you boleh singkatkan. Yang 3 tahun tu mungkin dalam tempoh 2 tahun, tahun depan pun you all dah boleh dah jadi Diamond Executive. Ini bukan benda yang bukan benda yang macam cakap kosong. You percayalah, kalau you betul-betul buat keputusan tu, memang 3 tahun tu adalah satu tempoh yang sangat relevan untuk you all capai apa yang you all nak. Maksudnya yang paling highest kita nak capai di dalam bisnes ni adalah diamond. So cuma you nak sampai ke tahap tu, you kena melalui proses. Dan proses-proses tu bagi Kak Su adalah paling penting adalah you kesanggupan nak buat tu. Sanggup rajin, sanggup belajar, sanggup invest ilmu lah, maksudnya dia punya keinginan nak merubah you punya attitude, tindakan tu memang sangat berbaloi. Okey, tu dari segi yang macam tu lah. Pengalaman Kak Su bercakap dari orang kata pengalaman Kak Su selama 17 tahun ni. Tu dari segi mindset memang kita kena ubah. Kalau you all sebelum ni ada fikir macam tak adalah, memang susah lah, aku dah lah seorang kan. Memang you all percayalah, nanti you all tengoklah gambar-gambar yang Abang Syam akan share kepada you all bagaimana ramai orang-orang yang berjaya dalam bisnes ni. Dia bermula daripada seorang, daripada tak ada orang, menjadi dia punya bisnes dia besar. Okay, so yang penting adalah bukan orang lain tau, diri kita. Kita dalam bila you all buat bisnes macam bisnes new image ni, maknanya bisnes yang berkait dengan networking, you tak boleh nak tengok atas, tengok bawah, tengok kiri, tengok kanan. Bila you tengok atas, you mudah nak salahkan you punya upline tau. You kata upline tak tolong aku, upline macam ni, upline macam tu, upline tak ajar. Lepas tu you tengok bawah, you pun kecewa. Sebab you tengok you punya group tak buat apa-apa. You tengok kanan lagi, you tengok kawan-kawan yang lain-lain kan. Yang ni akan banyak benda yang menghalang you pergi depan. So bila you buat bisnes macam ni, you fikir diri you lah. Macam mana you nak kembangkan diri you. So dengan cara apa? Ajarlah tanpa syarat tau. You ajarlah tanpa syarat. Orang bawah ke, orang kanan kiri ke, atau siapa sahaja. Sebab bagi Kak Su dalam bisnes ni adalah memberi. Okay? The more you give, the more you get. Banyak you bagi, banyaklah you dapat. You tak bagi, jangan haraplah you dapat. So bisnes ni adalah bisnes memberi. Jadi jangan takut memberi, jangan fikir pasal orang lain, you fikir pasal bisnes you fikir macam mana you nak kembangkan bisnes you. Okay, ini adalah tips ataupun secret kalau you nak memang bertahan dalam bisnes ni dan memang you nak buat duit dalam bisnes ni. Okay, kalau you tak ada attitude tu, you masih lagi ada attitude tengok atas, bawah, kiri, kanan, memang susah untuk berjaya. Kalau you tak percaya, you tanyalah siapa-siapa dalam bisnes ni, termasuk Abang Nik. Kak Su rasa Abang Nik pun ada jawapan yang sama sebenarnya bagi Kak Su lah. Tapi wallahualam lah, nanti bolehlah tanya Abang Nik. Okay. Okay. Itu dari segi mindset lah. Okay, penting. Dan carilah jalan untuk berjaya. You jangan melemahkan diri sendiri ya.
So, kadang-kadang kita sedar kelemahan dia. Okay, saya ingat satu yang Sharon bagi tahu kan. Siapa pun mungkin, mute. Dengar tak? Dengar. Terus buat lagi. Sekejap. Okay, dengar tak? Okay. Jadi, bagi Rasu, kita kena cari jalan lah. Kita kena cari jalan untuk bisnes kita sendiri. So, kita memang tak boleh, fikirkan tentang masalah you terus ke depan. Sebab salah satu lah Kak Su paling ingat macam Sharon kan, Miss Sharon ada cakap kan, dia kata you jangan pandang kelemahan sebagai orang kata penghalang untuk kita tak buat apa-apa tau, untuk you berjaya. Tapi you cuba ambil satu kelemahan tu sebagai you punya kekuatan. You cari jalan penyelesaian, mesti ada. Sebagai Kasu, bisnes ni memang tak ada alasan. Sebab semuanya duduk di tangan kita sebenarnya. Keputusan kan. So, you kena buat satu keputusan, you nak buat ke tak, and then you memang kena berani. Tu saja. And then apa lagi Saya rasa macam, that's why lah, dalam apa yang kita bincang sebenarnya kan, kita banyak macam, dalam bisnes ni, benda paling baik kat Sila, paling penting adalah satu persoalan you nak atau tidak. Tu je. Kalau you nak, so kita kena buat satu goal setting. Goal setting ni Kak Su rasa ramai berulang-ulang disebut. Kak Su rasa kalau kita buat training dengan HQ pun, dia akan sebut goal setting ni berulang-ulang. Dan Kak Su tengok diorang memang pegang kepada diorang punya goal setting. Sebab bagi Kak Su, bila orang-orang yang ada goal setting ni, maknanya dia clear tau. Dia clear nak pergi mana. Masalah kita ni, bila kita nak buat sesuatu, kita tak menulis pun sebenarnya. Kak Su yakin ramai orang tak menulis. Sebab kita memang kena tulis, kita kena lukis, kita kena gambarkan dengan jelas. Ibarat macam Abang Nik kata, kita kena macam tengok TV tau. Kita tengok TV, dalam TV tu adalah kita. So kita nampak dalam beberapa tahun ni, masanya kita tu siapa. So kita kena memang kena kena ada satu gambaran yang sangat jelas. So that's why pentingnya kita buat goal setting ni. Dan insyaAllah sekejap lagi Abang Syam akan share kepada anda tentang topik ni lah, maksudnya goal setting. So rasanya Kak Su pun tak nak buang masa. Kak Su rasa Kak Su nak terus panggil lah Abang Syam untuk share pada kita semua tentang tajuknya macam goal setting. Dan insyaAllah lah Kak Su tengok macam ada gambar-gambar yang menarik sebab dia Raja Skodeng ni. Kak Su nampak ni macam Abang Syam suka Skodeng ni. So kita tengoklah apa yang dia Skodeng sekejap lagi. Dan kita tanpa membuang masa lagi lah Kak Su jemputlah Abang Syam untuk buat perkongsian. Kita silakan. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim.